أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan Tahsin Al-Quran dan Tafsir Al-Jalalain. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang sentiasa istiqamah dengan majlis ilmu, insya-Allah, alhamdulillah. Saya hormati lagi saya kasihi saf pentadbiran Gemenur Iman yang diurus tadbir oleh Hajah Husniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, baiklah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sediqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta untuk umat Islam di Gaza, Palestin juga, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kaluan. في مجلس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, beri saya dan kita semua taufik untuk sama-sama hadiri majlis ilmu pada petang ini, dan hanya dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sesuatu amalan, untuk meninggalkan sesuatu larangan, hanya dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi saya dan kita semua taufik lagi dan lagi, insya-Allah, dan menjadikannya asbab untuk kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, insya-Allah, sebelum mulakan pengajian tahsin Al-Quran pada petang ini, saya berbalik pada soalan yang sebelum ni. Masya Allah, ada peserta yang menanyakan tentang
adakah boleh untuk seseorang yang mana telah meninggal dalam keadaan dia ada masih lagi berbaki puasa yang belum dia selesaikan, langsaikan. Jadi adakah boleh untuk wali dia, yakni dia punya waris dia ataupun orang-orang lain, masya-Allah, untuk membuat ataupun berpuasa untuknya sebagai ganti. Jadi ada mengatakan boleh, harus. Jadi dia ada dua pilihan ikhtiar, sama ada nak memilih untuk membayar fidyah untuknya ataupun untuk berpuasa untuknya. Jadi masya-Allah, jadi untuk soalan tersebut kita kena buka kitab fiqh lah, masya-Allah. Itu saya tak sempat nak buka. Selepas itu masya-Allah ada saya hantarkan video tentang perkara ini. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita akan sambung pengajian tahsinul Quran. Kita berada pada surat Ke surat 28 Ustaz kan? 28. Sambung ayat 187, betul? Ya betul, masya-Allah. Jadi Okay. untuk surat 28, alhamdulillah, surat ayat 187 muka surat 29. Surat 29. Surat 29, baik. Ya, insya-Allah. Surat 29 ayat 187, insya-Allah. Itulah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Tertinggal. Annakum kuntum. InsyaAllah. Maaf. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. InsyaAllah dipersilakan peserta pertama, insyaAllah. Silakan Bonda MJ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum
منكم فالآن ياسروهن وابتغوا ما كتب الله فالآن باشروا وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأبيض الخيط الأبيض من betul Ustaz? خيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط أبيض الأبيض الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق Allahul Azim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jadi Alhamdulillah, seterusnya terjemahan ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari berpuasa, hari puasa, yakni pada malam hari masa kita puasa, bercampur ataupun bersama bersetubuh isteri-isteri kamu. Jadi Masya Allah, ayat ini diturunkan semasa itu, Masya Allah, permulaan Islam ada larangan yang mana tidak boleh bersama dengan isteri semasa berpuasa, maksudnya dalam bulan puasa, semasa berpuasa, walaupun pada malam hari. Dan begitu juga larangan untuk makan dan minum selepas bangun daripada tidur. Begitu juga ada larangan semasa dalam bulan puasa selepas tidur untuk makan dan minum, walaupun sebelum subuh. InsyaAllah, walaupun sebelum subuh, apabila seorang tu dah tidur dan dibangun walaupun sebelum subuh, dia dah dilarang untuk makan dan minum. Begitu juga bersama isteri dia. Ada yang mengatakan selepas solat Isyak. Maksudnya lepas berbuka waktu maghrib tu hanya boleh sampai ke solat Isyak je boleh makan. Ini pada permulaan Islam lah.
Ada yang lebih tepat lagi adalah dia dikaitkan dengan tidur. So, apabila seorang tu tidur pada waktu malam dan bangun, maka dia dah tak boleh nak makan dan minum. Ini pada permulaan Islam. Kemudian Allah SWT turunkan ayat ini, Masya Allah, dia memansuhkan hukum tersebut. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala firman, halal bagi kamu untuk puasa, untuk pada malam hari berpuasa, malam hari puasa bersetubuh isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah sebagai pakaian bagi mereka. Ini kinayah atau kiasan semasa kita bersama. Alimallah, Allah Ta'ala mengetahui bahawa kamu telah mengkhianati. Ini tidak khianati maksudnya masa Allah Ta'ala larang pada malam hari tersebut untuk bersama dengan isteri. Ini pada permulaan Islam. Ada di antara sahabat-sahabat, antaranya juga Hazrat Umar radhiyallahu anhu, dia telah terlepas, dia telah bersama dengan isteri dia kan. Telah ada dalam hasyiah mengatakan selepas beliau solat Isyak, dia balik rumah, dia terbau Masya Allah wangi daripada isteri dia, maka dia pun bersama dengan isteri pada malam tersebut. Kemudian apabila pagi hari beliau jumpa dengan Rasulullah SAW dan ceritakan, mengadu kepada Rasulullah SAW, maka masa dia bercerita, ada beberapa sahabat pun cakap benda yang sama. Saya pun sama macam tu juga. Jadi sebab itu Allah SWT turunkan ayat ini. Allah Ta'ala sekarang kata apa? Halal bagi kamu. Ini pada malam hari. Hukum fiqah pun Masya Allah, pada malam hari apabila seorang telah berbuka, maka benda-benda yang haram masa dia berpuasa, makan, minum bersama isteri dan sepertinya, maka jadi halal. Jadi Allah SWT mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri kamu sendiri, tak dapat tahanlah. Fataba alaikum, maka Allah Ta'ala menerima taubat atas kamu dan dia memaafkan kamu. Maka Allah Ta'ala kata apa sekarang? Fal'ana, maka sekarang ni gaulilah mereka, isteri-isteri kamu, dan carilah apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kamu. Ini dengan bersama Allah SWT tetapkan untuk kamu mendapat cahaya mata dan sepertinya. Dan makanlah dan minumlah sehingga sampai jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam daripada waktu fajar. Jadi Allah Ta'ala sekarang kata apa? Sekarang ni kamu boleh makan sampai fajar. Maksudnya walaupun selepas kamu dah bangun daripada tidur, boleh lagi makan sampailah naik terbitnya fajar waktu subuh. Maka dari situlah dilarang makan dan minum dan sepertinya. Ini ada sebab nuzul, ada hasyiah menyebut mengenai sahabat yang bernama Sarmah bin Qais, mana beliau ni adalah pekerja di satu tanah milik seseorang, milik dia sendiri, dan dalam keadaan dia berpuasa. Maksudnya dia kerja dalam keadaan masa itu berpuasa. Maka pada petang hari macam biasa dia akan balik rumah dia dan dia tidak dapati makanan. Maka selepas itu dia rasa letih dan selepas solat semua, dia pun telah tidur, dan apabila makanan telah tersedia, dia pun bangun. Jadi pada permulaan Islam, lepas bangun tidur, diharamkan untuk makan dan minum. Maka dia pun rasa masih lagi larangan itu masih lagi ada. Maka dia pun rasa dalam hatinya tidak suka bahawasanya dia makan supaya sebabkan dia takut daripada
hukum Allah SWT, ini permulaan Islam, dilarang. Maka dia pun tidur, dia pun dalam keadaan dia maksudnya dia tidak makan dan dalam keadaan dia lapar pun dia masih lagi teruskan keesokan hari punya puasa. Apabila tengah hari dia telah jatuh pengsan, terlalu letih, sampaikan lapar, terlalu letih sampaikan pengsan. Apabila dikhabarkan kepada Rasulullah SAW perkara ini, maka turunlah ayat ini. Allah SWT telah bagi keizinan untuk makanlah dan minumlah sehingga jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam. Benang putih itu adalah fajar sadiq lah, Masya Allah. Fajar sadiq. Apa beza fajar sadiq dengan fajar kadhib? Fajar kadhib dia akan datang dahulu dan dia punya warna putih itu, garisan putih itu dia ke atas, daripada langit dia atas ke bawah. Dan kalau fajar sadiq dia melintak kanan ke kiri, dia punya garisan putih tersebut. Jadi sehingga fajar sadiq telah jelas, maka disitulah berhenti makan dan minum. Jadi jangan kita ambil benang putih pula kan. Kita ambil benang putih, kita ambil benang hitam, kemudian kita tidur, kita tengok dah putih ke belum benang ini. Kalau dah putih baru berhenti makan dan minum. Bukan maksud itu. Maksud itu di sini apabila zahirnya fajar sadiq, sebabkan dia seolah-olah satu benang di tengah langit yang gelap, yang hitam. Jadi benang putih daripada benang hitam. Sebab perkara itu pernah berlaku semasa zaman sahabat ada, ataupun zaman tabi'in, dia mengambil benang hitam dan dia tengok bila nak putih ni kan, benang ni supaya dia berhenti makan. Tidak, itu maksudnya fajar sadiq, insyaAllah. Thumma atimmus siyama, kemudian sempurnakanlah puasa kamu sehingga malam, iaitu maghrib. Jadi daripada fajar sadiq tersebut sehingga masuknya waktu maghrib, terbenamnya matahari. Dan wala tubashiruhunna, dan kamu menggauli mereka, isteri-isteri kamu, sedangkan kamu orang-orang yang i'tikaf di dalam masjid. Apa maksud i'tikaf dalam masjid? Maksudnya kamu dah niat i'tikaf dalam masjid pada malam bulan Ramadan, kemudian kamu keluar pada malam itu, keluar balik rumah dan menggauli isteri. Jadi larangan, jangan kamu, masa kamu dah niat untuk i'tikaf, jangan kamu keluar daripada masjid dan kembali rumah untuk bersama isteri. Tilka hududullah, maka itu adalah itulah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah Ta'ala jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, moga-moga agar mereka bertakwa. Baiklah, insyaAllah. Seterusnya ayat 188. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. InsyaAllah. Silakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقوى ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, masya-Allah. Jazakumullah khairan. Seterusnya terjemahan ayat 188. Dan janganlah kamu memakan harta-harta kamu di antara kamu dengan batil. Iaitu dengan batil, dengan cara yang haram seperti mencuri, merompak, merampas dan apa-apa cara yang haram. Dan jangan juga kamu memberi rasuah, memberi dengan harta tersebut kepada para hakim, yakni dengan cara rasuah. Wal litakulu, agar kamu dapat memakan sebahagian daripada harta-harta manusia. Jadi kamu lakukan sedemikian untuk kamu makan harta-harta orang dengan cara dengan dosa, maksudnya dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui itu adalah haram, dosa. Kemudian ayat seterusnya, ayat 189 telah mengenai persoalan tentang bulan. Mereka bertanya kepada engkau tentang peredaran bulan. Hilal, ahillah ni jamak kepada hilal. Hilal itu adalah bulan sabit. Kalau bulan purnama Badar, kalau hilal bulan sabit. Jadi apakah dia punya maksud, apakah dia punya tujuan bulan ini apabila dia mula-mula keluar dia dari bulan sabit, kemudian apabila dia dah lama pertengahan dia akan jadi bulan purnama,
kemudian akan kembali seperti mana dia mula menjadi bulan sabit. Dia tidak ada, maksudnya dia tidak ada pada keadaan yang satu. Yang dia jadi sabit, jadi bulan purnama, kemudian menjadi sabit balik. Tak macam matahari. Matahari dia stay macam tu je bulan. Kita tak nampak lagi matahari sabit, kecuali dalam gerhana lah, Masya Allah. Tapi matahari keadaan asal dia bulan macam tu je. Dia tak sama macam bulan. Jadi kenapa bulan dia macam tu? Jadi Allah SWT firman, katakanlah wahai Muhammad, bulan sabit itu adalah petanda waktu, petanda waktu-waktu bagi manusia, dan khusus juga, dan waw ni tunjukkan khusus ibadah haji untuk haji, supaya kan peredaran dan pertukaran bulan ini jadi daripada sabit ke purnama dan sepertinya, dia kita dapat tahu waktu kan, waktu bila kan, sebab tu dalam Islam diguna bulan qamari, bulan tahun bulan, mengikut peredaran bulan. Sebab tu dia punya bulan Islam Hijri ni dia ikut qamari, dia ikut bulan. Sebabkan itulah adalah waktu bagi manusia. Begitu juga dalam Islam, hari bermula pada malam. Hari yang baharu dimula pada malam hari. Jadi daripada pertukaran bentuk bulan inilah kita dapat tahu waktu-waktu dan waktu, khususnya waktu haji. Kalau dia stay atas satu keadaan je, bulat je, stay satu bentuk je, bulat je, atau bentuk sabit je, kita susah dan tak tahu waktu. Bilakah bulan Haram, bilakah bulan Safar, bilakah bulan sekian-sekian bulan haji. Khususnya bulan haji lah, Masya Allah, kita tak tahu. Apatah lagi hari Arafah, yang mana dia hari tertentu, Arafah haji paling penting. Seterusnya, walaisal birru, dan bukanlah kebaikan, kebajikan bahawasanya dengan kamu mendatangi rumah-rumah kamu daripada belakangnya, arah belakangnya. Jadi dari arah belakang maksudnya dari arah belakang rumah kamu pecahkan satu lubang supaya kamu boleh masuk daripada belakang dan kamu keluar rumah daripada depan. Kenapa perkara ini disebut ayat ini? Sebabkan dia menjadi satu adat orang-orang Ansar terdahulu. Apabila mereka buat haji, mereka datang kembali, mereka balik ke rumah mereka kembali, mereka tidak akan masuk daripada pintu rumah, bahkan mereka akan masuk daripada belakang rumah. Pada zaman dulu tak tahulah ada pintu belakang, zaman sekarang ni Masya Allah lah ada pintu belakang kebanyakan rumah lah, rumah teres, rumah townhouse pun ada pintu belakang. Tapi zaman dulu dia tak ada pintu belakang, dia pecahkan, buat lubang sepertinya untuk masuk daripada belakang. Itulah adat mereka. Ini dalam ihram apabila mereka kembali dalam keadaan ihram. Maksudnya tak selesai lah, ada masalah dalam haji mereka. Kalau tak selesai, mereka akan malu untuk masuk kembali dalam rumah mereka melalui pintu hadapan. Mereka akan masuk dari belakang. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Bukan ni kebaikan dengan kamu masuk belakang tu barulah kira baik. Itu adalah satu kebaikan atau dapat pahala. Tak. Dia kata walaisal birru, bukanlah kebaikan bahawa kamu mendatangi rumah-rumah kamu daripada arah belakang. Tetapi kebaikan itu adalah sesiapa yang bertakwa. Sebab yang sebenar-benarnya adalah kan orang yang bertakwa kepada Allah SWT lah yang sedang melakukan kebajikan. Jadi Allah SWT kata laranglah, jangan kamu, maksudnya seolah-olah dia dilarang daripada memasuk pintu daripada belakang, masuk dah ada pintu rumah, masuk daripada pintu rumah, dah ada pintu rumah. Waqtul buyuta, sebab tu Allah Ta'ala
perintahkan sekarang masuk rumah kamu daripada dia punya pintu-pintu. Kan? Sama ada kamu dalam ihram ataupun tidak, kan, masuklah rumah kamu dari pintu dah sedia ada. Kau nak pecahkan belakang rumah kamu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan takutilah Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu beruntung mendapat kejayaan. InsyaAllah. Seterusnya ayat 190. Dan kamu perangilah. Baik, pada ayat ini ada sedikit peristiwa apabila Rasulullah SAW dan sahabat disekat daripada membuat haji pada tahun Hudaybiyah, di tempat Hudaybiyah, dan beliau telah membuat perdamaian dengan orang kufar, orang Quraisy. Maksudnya mereka, beliau akan buat haji pada tahun akan datang. Dan mereka perlu mengosongkan Mekah, maksudnya biarkan para sahabat semua Rasulullah SAW untuk membuat haji pada tahun depan selama 3 hari. Dan Nabi SAW membuat persediaan. Ini silap umrah haji, umrah Nabi SAW telah membuat persediaan umrah qada. Jadi dalam para sahabat ni mereka masih takut lagi, takut orang Quraisy ini pada tahun depan mereka tidak sempurnakan perjanjian itu. Mereka mungkin janji, takut orang Quraisy ni mungkin janji, takut yang perang serang pula orang Islam. Sedangkan orang Islam ni benci dan tak suka untuk memerangi pada bulan-bulan haram. Bukan saja bulan haram, bahkan pada keadaan ihram, dalam keadaan ihram pun dilarang untuk berperang. Tak lagi di bulan haram. Bulan haram 4 bulan, Rajab, iaitu bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Iaitu 3 bulan yang berterusan, iaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan lagi satu Rajab. 4 bulan haram untuk berperang. Jadi pada zaman tu, masa itu tengah bulan haram. Dan bulan pun bulan haram, Masyahrul Haram. Maka apabila sahabat-sahabat dia takut kalau orang-orang kufar Quraisy ni dia memungkiri janji, dan kalau orang perang, orang tak nak berperang lah, takutlah kalau mereka kena terpaksa berperang pada bulan haram dalam keadaan ihram. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini yang memberi maksud, dan kamu pergilah berperang di jalan Allah SWT orang-orang yang memerangi kamu. Jadi walaupun dalam keadaan ihram atau keadaan haram, di tanah haram atau dalam keadaan ihram bulan haram, kan, Allah SWT bagi keizinan sekiranya mereka memerang. Alladzina yuqatilunakum, orang yang memerangi kamu terpaksa berperang, maka qatilu, maka peranglah untuk mendirikan, untuk meninggikan agama Allah SWT. Kalau terpaksa maka peranglah mereka. Wala ta'tadu, dan jangan kamu melampaui batas. Jangan kamu pula yang menyerang mereka. Kamu memerangi mereka sebab mereka yang memerangi kamu dahulu. Untuk kamu defend diri kamu sendiri, kamu terpaksa berperang. Dan jangan kamu menyerang mereka sampai melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Baiklah, Masya Allah. Dalam tafsir Al-Jalalain berkata ayat ini adalah dimansukhkan dengan ayat dalam surah Baqarah. Dalam surah Baqarah. Surah Bara'ah, silap Baqarah pula. Surah Bara'ah, surah Taubah. Nanti kita akan baca insya-Allah. Allah Ta'ala beri keizinan, kita akan sampai ke surah Bara'ah. Baik, seterusnya ayat 191. InsyaAllah surat 100, muka surat 30 ayat 191. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. InsyaAllah, silakan seterusnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatuluhum haitsu safiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن Allah ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahaw fala udwana illa fa in intahaw fala udwana Nah, kali lagi Ustaz. Fa'inin tahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, masya-Allah, jazakumullah khairan. Seterusnya itu terjemahan ayat 191 ini. Dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu mendapati mereka, dan usirlah mereka daripada mana sahaja yang mereka mengusir kamu. Ini semasa tahun Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, dan maka Allah SWT turunkan, kata di mana sahaja kamu dapati mereka, bunuhlah, usir mereka dari arah yang mana mereka telah usir kamu. Masa dahulu mereka telah mengusir kamu dari Mekah, sekarang usirlah mereka. Wal fitnatu, dan fitnah, ya, ini kesyirikan. Ini bukan fitnah bahasa Melayu, fitnah ni menuduh.
fitnah bahasa Arab, terjemahan bahasa Melayu ni adalah apa itu? Ujian. Ujian. Fitnah dalam bahasa Melayu tuduhan. Fitnah bahasa Arab ujian. Jadi jangan kita guna ayat ini untuk buat dalil. Kalau orang fitnah kita, oh kau fitnah asyaddu minal qatl, fitnah besar, lebih teruk daripada membunuh. Jadi kita menggunakan ayat silap lah pada terjemahan kan berdalilnya. Fitnah dekat sini adalah ujian, maksudnya kesyirikan. Kesyirikan itu lebih teruk daripada membunuh. Jadi kalau orang-orang kafir ni dia menuduh orang Islam ni, kenapa korang memerang pada waktu bulan haram dalam ihram, teruknya korang ni. Kalau orang kafir cakap macam tu, kafir Quraisy cakap macam tu, Allah Ta'ala jawab, fitnah yang kamu ada ni, yang syirik yang kamu buat ni lebih teruk daripada sahabat-sahabat yang membunuh kamu. Teruk lagi syirik kamu ni. Sebabkan syirik kamu ni dia membawa kepada memasuki neraka Allah yang selama-lamanya. InsyaAllah. Adapun sahabat-sahabat ni dia membunuh kamu, Allah SWT mengampunkan mereka. Tapi fitnah syirik kamu ni dia lebih teruk daripada mereka punya pembunuhan, sebabkan kamu syirik ni akan membawa kamu kepada neraka Allah SWT selama-lamanya. Kalau kamu nak mati dalam keadaan musyrik, insya-Allah. Baik, masya-Allah. Seterusnya, wala tuqatiluhum, dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram. Ini di Masjidil Haram, ini di tanah haram. Jangan kamu memerangi mereka di tanah haram hatta yuqatilukum, sehingga mereka yang mula memerangi kamu. Kalau mereka mula memerangi kamu di dalamnya, di dalamnya, fa in qatalukum, maka sekiranya mereka yang mula memerangi kamu, faqatuluhum, maka bunuhlah mereka. Dan sebab dalam kitab fiqh ada kitabus sayal, ini kita mendefendkan diri kita. Kalau kita terbunuh orang yang membunuh kita, ingin membunuh kita, maka kita dimaafkanlah, sebab niat kita ni bukan nak memerang dia, nak bunuh dia, tapi nak mendefend diri kita. Fa in qatalukum faqtuluhum, jika mereka yang mula merang kamu, maka bunuhlah mereka, berangilah mereka dan bunuhlah mereka. Kadzalika, demikian itulah balasan bagi orang-orang kafir. Pada seterusnya ayat 192, maka jika mereka berhenti berperang dan mereka telah memeluk Islam, berserah diri, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Waqatiluhum, dan perangilah mereka, ayat 193, dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah, sehingga syirik dah tak ada, sehingga syirik terhapus, dan wa yakuna ad-dinu lillah, dan supaya agama hanya milik Allah SWT. Ibadat hanyalah kepada Allah Ta'ala. Sembah hanyalah Allah SWT. Fa'ina yantahau, maka sekiranya mereka berhenti daripada kesyirikan, daripada memerangi kamu, maka fala udwana, maka tidaklah ada permusuhan kecuali ke atas orang-orang yang zalim. Jangan kamu musuhi mereka kalau mereka berhenti melakukan syirik, memeluk Islam, mereka berhenti memerang, dan bahkan jangan kamu memusuhi mereka, kecuali kalau orang-orang yang zalim, ini orang yang mana tak berhentilah membuat kesyirikan, mensyirikkan Allah SWT, maka musuhilah mereka. Baik, seterusnya ayat 194. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. InsyaAllah, silakan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah. Ya, ahsan jazak. Seterusnya terjemahan ayat 194 ini, bulan haram dengan bulan haram, dan bulan haram dengan bulan haram, yakni seperti mana mereka memerangi kamu pada bulan haram, pada tanah haram, pada dalam keadaan kamu dalam keadaan ihram, maka bisyahril haram, dengan bulan yang haram, kamu pun memerangilah mereka. Perangilah mereka. Sebabkan mereka itu telah buat pada bulan tersebut, maka untuk defend diri kamu, kamu sebut walaupun sebenarnya dilarang, tapi dibolehkan untuk kamu memerangi mereka pada bulan haram tersebut. Wal hurumatu qisas, dan semua yang diihtiram, yang suci, yang dihormati, qisas, akan ada ke atasnya qisas. Ini apa yang perlu kita hormati, dia punya sama ada dari segi anggota badan yang dihormati, maka kat situ ada qisas. Faman i'tada, maka sesiapa yang dia melampaui batas, maksudnya dia berperang di bulan haram juga ke atas kamu, dia memerangi kamu, fa'tadu, maka kamu seranglah mereka, bimisli ma alaihi, ke atasnya bimisli ma'tada, sebanding seperti mana apa yang mereka telah membuat serangan ke atas kamu. Ini panggil dalam bahasa Arab muqabalah. Muqabalah ini menyamaratakan, membalas satu perkataan dengan perkataan yang sama dengannya. InsyaAllah. Seterusnya, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah SWT dan kamu ketahuilah sesungguhnya Allah SWT bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Seterusnya ayat 195, dan kamu nafkahkanlah, kamu infaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu melemparkan dengan tangan-tangan kamu, yakni diri-diri kamu, kepada kebinasaan. Maaf Ustaz, sebelum Ustaz terus nak tanya boleh Ustaz? Ayat 195 tu Ustaz, itu yang wakaf An-Ta'nuq ya Ustaz? Ya, wakaf mu'anaqah. Ya, betul. An-Ta'nuq, bukan kita sebut An-Ta'nuq, betul Ustaz? Ya, tak ada masalah. Ta'anuq pun boleh, mu'anaqah pun boleh. Ya, kalau kita tak berhenti salah satu pun tak apa, kita boleh terus ya? Ya. Dia boleh berhenti salah satu kan? Itu mengambil pendapat yang mengatakan
Siapa yang kata dulu boleh terus, kata pendapat kata Al-Quran ni sebenarnya diturunkan dalam keadaan wasal. Apa maksud wasal? Maksudnya kalau seorang tu Allah jadikan dia punya nafas tu boleh panjang daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas satu nafas, tu teruskan, tak ada masalah, insyaAllah. Jadi sebab itu pendapat itu mengatakan tak ada masalah kalau mu'anaqah ni teruskan, dua-dua pun teruskan. Tapi yang masyhurnya mu'anaqah, waqaf mu'anaqah ni adalah kena berhenti pada salah satu. Terima kasih Ustaz. Baik, insyaAllah. Jazakumullah khairan. Seterusnya tadi terjemahan ayat 195 ni kata, dan kamu infakkanlah jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan kamu lemparkan tangan-tangan kamu kepada kebinasaan. Bukan masuk melemparkan tangan kamu kebinasaan. Ada pada zaman sahabat, ada orang yang mana dia memerangi pihak musuh dan dia telah mati. Jadi ada beberapa orang kata tengok dia telah mencampakkan diri dia kepada kebinasaan. Jadi sahabat-sahabat mendengar tu kata, subhanallah, ni bukan maksud ayat ni. Ayat ini turunkan masa sahabat-sahabat, ada yang sahabat-sahabat dia takut-takut dan dia rasa takut-takut dan rasa malu ataupun rasa tak cukup diri dia, harta dia untuk menginfakkan jalan Allah SWT. Dan dengan tidak menginfakkan di jalan Allah SWT, itulah yang mencampakkan diri kepada kebinasaan. Sebab tu Allah Ta'ala kata ayat yang mulanya, anfiqu fi sabilillah, infaklah di jalan Allah SWT, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan dengan tidak menginfak di jalan Allah Ta'ala. Bukannya orang yang Masya Allah pergi berperang pihak musuh dan mati itu mencampakkan dalam kebinasaan, bukan. Maksudnya tidak menginfak di jalan Allah SWT, itulah mencampakkan diri dalam kebinasaan. Baik. Wa ahsinu, dan bertakwa dan berbuat baiklah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Pada seterusnya ayat terakhir insya-Allah pada petang ini, ayat 196. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Assalamualaikum Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة. Macam mana? Nak sama bermula Ustaz? Fasiyah boleh? Ulang. Boleh? فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, masya-Allah, jazakumullah khairan. Baik, ayat 196 ini mengenai haji dan umrah. Dan kamu sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Maka jika kamu terkepung, maka sembelihlah apa yang mudah bagi kamu, mudah didapati, iaitu daripada haiwan kurban yang mudah ke atas kamu. Yang paling kurang yang haiwan kurban, masya-Allah, kambing lah. Selalunya orang buat kambing. Kalau dia mampu, dia buat lembu ataupun unta, masya-Allah. Jadi paling mudah. Wala tahliqu, dan jangan kamu mencukur rambut. Kalau terjemah ru'us ni terjemah kepala. Maksudnya jangan cukur kepala, maksudnya cukur rambut ke atas kepala sehingga sampai binatang korban itu pada tempatnya. Maksudnya jangan kamu cukur tu, jangan kamu tahallul. Kamu tak boleh tahallul lagi sehingga dia sampai binatang itu sampai pada tempatnya untuk disembelihkan dengan niat tahallul, dan dia barulah boleh dia cukur dan dia tahallul. Jadi dalam mazhab kita taklah haiwan korban itu dia telah sembelih, kemudian baru kita cukur, barulah kita tahallul. Ini untuk orang yang disekat lah, orang ihsar yang terkepung, sama ada dengan sebab musuh ataupun dengan sebab asbab-asbab lain, tertinggal flight, visa tak ada dan seperti ini, tersekatlah, tak sampai pada amalan ini di tempat Masjidil Haram dan Kaabah. Buat umrah lah, tak boleh nak buat umrah ataupun tak boleh nak buat haji, tersekat. Maka cara dia untuk tahallul, kenalah sembelih haiwan korban, cukur, dan barulah keluar daripada keadaan ihram. Seterusnya, faman kana minkum, maka sesiapa yang menjadi adalah di antara kamu tu dia sakit, dia uzur, ataupun pada dirinya terdapat penyakit di kepalanya, ini lalu dia cukur. Patutnya cukur dalam keadaan ihram tak boleh. Gugurnya rambut, potong rambut dalam keadaan ihram tak boleh. Bulu-bulu rambut dan sebagainya tidak boleh. Tapi kalau dalam keadaan dia darurah, dia sakit, dari keuzuran lah, dia potong rambut dia sebab dia ada kutu, dia ada binatang, ataupun dia sakit ke atas kepala dia, maka dia cukur rambut dia, maka tak dosa. Fidyah, dia kena bayar fidyah lah. Maka kena wajib bayar fidyah min siyamin, dia ada ikhtiyar. Dia ada fidyah, dia boleh pilih. Pertama siyam, berpuasa, ataupun sadaqatin, bersedekah, atau nusuk, ataupun nusuk ni berkorban, ini bayar dam, korbankan binatang. Jadi fa'idha amintum,
maka apabila kamu telah aman ini, yakni telah aman daripada pihak musuh ataupun benda-benda yang menyekat, maksudnya boleh kamu teruskan ibadat umrah kamu ataupun haji kamu. Faman tamatta'a bil umrah, siapa yang nak mengambil faedah, siapa yang nak buat tamattu', mendahulukan umrah sebelum haji, dan haji tamattu' lah, dan dia mendahulukan umrah sebelum haji, maka famastaysara minal hadi. Jadi sebab tu mazhab kita, orang buat haji tamattu' ni kena bayar dam. Famastaysara minal hadi ini, maka sembelihlah dia apa-apa yang mudah dia bagi dia daripada binatang korban. Haji tamattu' kena bayar dam, haji qiran pun kena bayar dam, hanya haji ifrad sahaja tidak membayar dam, iaitu mendahulukan amalan haji ke atas amalan umrah. InsyaAllah. Faman lam yajid, maka siapa-siapa yang tidak mendapatkan, maksudnya dia tidak mampu untuk korban, ataupun dia tidak ada duit, tak mampu untuk korban, tidak ada binatang, maka fasiyamu, maka dia berpuasa. Puasa dia macam mana? Puasa dia adalah salasati ayyamin, 3 hari, fil haji, di dalam waktu haji, masih dia tengah buat haji tu. Jadi selalunya kita ni kalau kita nak buat haji, kita akan tetapkanlah sama ada kita nak buat haji tamattu' atau qiran ataupun ifrad. Kalau kita buat haji tamattu', kita dah siap awal-awal lah hari apa yang kita nak puasa kat sana masa buat haji tu. Jadi kita datang awal lah, contohnya datang sebelum 8 Dzulhijjah, kita datang 5, 6, 7, kita puasa awal 3 hari. Sebab kita nak buat haji tamattu' ni, kita pilih nak buat tamattu', kita buat umrah dulu. Jadi kena bayar dam. Kalau tak bayar dam, kena puasa. Jadi kena puasa ni macam mana? 3 hari kat sana. Kita datang awal, kita buat puasa dulu kat sana 3 hari. Wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari idza raja'tum, apabila kamu kembali. Maksudnya balik rumah kita, balik tanah air kita, kita sambung puasa 7 hari itu. Tilka asyaratun kamilah, maka 3 campur 7 itulah 10 hari yang sempurna puasa. Demikian itulah bagi orang-orang yang bukan menjadi keluarga ahli penduduk Masjidil Haram. Ini semua untuk orang yang bukan ahli tanah haram, bukan mukim tanah haram. Bagi orang yang tinggal dekat tanah haram, maka tidak ada masalah, dia tak perlu nak bayar dam. Baiklah, seterusnya wattaqullaha wa'lamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala, dan ketahuilah kamu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat berat siksaannya, balasan siksaannya, insya-Allah. Jadi alhamdulillah telah selesai hingga ayat 196 pengajian Al-Quran dan terjemahan serta tafsiran daripada Tafsirul Jalalain. Insya-Allah apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Jadi saya mohon maaf, insya-Allah. Dengan itu saya hari dulu lah, insya-Allah. Setakat ini untuk hari ini, kita akan sambung pengajian ini akan pada minggu akan datang, insya-Allah, pada hari yang sama, insya-Allah. Jazakumullah khairan. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas tafsir hari ini, selain daripada tasmik 5 jemaah kita hari ini, masya-Allah. Tafsir ini daripada ayat 187 hingga 196, insya-Allah. Ayat 188 hingga 89 menceritakan tentang jangan beri rasuah. Ayat 190 hingga 191 undang-undang perang. Ayat 192 hingga 195 infak untuk berjihad. Ayat ini selain daripada itu, bulan haram itu ialah bulan haram, bulan yang dihormati. Kena berhenti berperang sepanjang bulan haram itu. Hendaklah kita berinfak juga ke jalan Allah, iaitu zakat, sedekah sunat, sedekah fisabilillah. Dan ayat 196 itu bab haji seperti mana yang telah ditafsirkan oleh Ustaz tadi, masya-Allah. Mudah-mudahan kita sikit sebanyak mendapat ilmu pengetahuan, mengambil ibrah daripada tafsir Jalalain pada petang ini, masya-Allah.
Ustaz, saya buat sedikit ibahan kuliah pada malam ini. Kita ada daurah solat pada pukul 8.30 malam hingga 10 malam bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa, pensyarah UiTM. Jadi marilah sama-sama kita masuk duduk dalam majlis ilmu berkenaan dengan daurah solat ini. Masya Allah, ini daurah solat kita mempunyai 3 sesi, maknanya 3 minggu setiap hari Rabu. Pada malam ini sesi yang pertama. Insya Allah semua jemaah dialu-alukan untuk membuka kamera sepanjang daurah berlangsung. Cuma diminta supaya jemaah menjaga aurat dan adab ketika duduk dalam majlis ilmu, itu saja. Jadi saya mewakili Gembangan Iman memohon maaf sekiranya ada di sepanjang kuliah berlangsung ini ada sebarang kesilapan, kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemah itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita di hari dan waktu yang sama, insya-Allah di minggu hadapan kita sambung pada ayat 197 ke surat 31, boleh note insya-Allah. Saya dengan ini saya mohon Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. عملت سوءا أو ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.